Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa laqad bariku dadaku wa yassir li amri mudahkan bariku urusan wahlul 'uqdatam min lisani dan bukakanlah simpulan daripada lidah yafqahu qawli agar semua yang memahami ucapan. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau, maha suci Tuhan, tiada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan apa yang Engkau ajari kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, tiada upaya dan kuasa melainkan dengan kekuasaan mujur ya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Amma yang dihormati Haji Khairul dan pengurusi Surau Al-Hijrah, juga Haji Jamil dan memberi peluang untuk saya berada di sini, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ustaz dan ustazah, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang Tuhan kita, yang telah menjadi dan menciptakan, yang telah mengizinkan sesuatu perkara sama ada dengan gerak dan diam, sama ada dengan hitam dan putih, sama ada dengan siang dan malam. Kesemuanya adalah berdasarkan di atas kehendak dan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selaku hamba Allah yang beriman, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan arti kata syukur yang sebenar-benarnya, dengan kita melaksanakan segala titah-titahnya dan kita meninggalkan segala tegahannya. Di samping itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kehidupan kita adalah kehidupan yang bermanfaat, sama ada buat diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri dan negara, mudah-mudahan insya-Allah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dipilih dari kalangan hamba untuk sama-sama kita menghidupkan ihya Ramadan pada malam ini. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masa yang sama kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kontrak kehidupan kita di atas muka bumi ini masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai di kalangan kita yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan tahu berkenaan statistik di Jawi, dikatakan luar daripada bulan Zulhijjah kurat yang meninggal dunia dan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kurang 60 ke 80. Bila masuk bulan Rajab, angka itu meningkat. Bila masuk bulan Syaban, angka itu semakin meningkat. Dan kita masih diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk bertemu. Wa balighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah untuk bertemu dengan Ramadan, sampaikan kami untuk bertemu dengan Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan berada dalam dekatan kita, jangan dibiarkan begitu saja. Rugi kalau kita biarkan begitu, tuan-tuan. Ayo kita sama-sama persiapkan diri kita untuk kita melalui proses tarbiyah Ramadan, madrasah Ramadan yang akan melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo fikirkan bagaimana persiapan untuk kita bertemu dan menjalani ibadah dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Sebenarnya Allah beri kita peluang sebab kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita berada dalam bulan Ramadan, banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Mereka yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doakan agar keseluruhannya ditempatkan dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tadi saya tengok orang presiden di bangsa masa dalam perjalanan balik. Ya Allah, hati saya kata, dia dipuji dalam bulan Ramadan. Yang diberi bazar Ramadan barangkali saya tengok cik batik bertabur di sana. Suaminya papa, isterinya bawa ke kiri. Sedih saya tengok diuji di saat berbuka puasa. Tapi kita tidak diuji oleh Allah SWT dengan seumpama itu. Tapi kita diuji dalam bentuk ibadah. Bagaimana persiapan kita? Bagaimana kita menjalani ibadah sepanjang kita berada pada saat ini? Bermula pada 1 Ramadan sehingga kepada hari ini. Adakah sempurna kita sebagaimana diajar oleh Nabi SAW? Bangun atau tidak kita di malam hari? Qiyam atau tidak kita di malam hari? Tad'aja fajunubuhum. Dalam surah As-Sajdah, orang yang beriman meninggalkan lambungan dia daripada selimut dan sebagainya untuk dibangun di malam hari beribadat kepada Allah SWT. Kalau dahulu kita tidak diberi kesempatan untuk bangun, ayo bulan Ramadan kita mulakan solat tahajud 2 rakaat. Kalau dahulu kita diberi kesempatan untuk mengerjakan tahajud, ayo bulan Ramadan kita tambah lagi 2 rakaat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Qur'an hudan lin-nas, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang memberikan penjelasan, penerangan dan sebagainya untuk perkara yang hak dan perkara yang batil. Dan kalau dahulu kita tidak khatam Al-Qur'an, kita cuba-cubakan Ramadan kali ini kita berazam untuk khatam Al-Quran. Kalau dahulu kita khatam sekali, guru saya kata pesan pada kali ini kita usahakan untuk khatam 2 kali. Kalau dahulu kita khatam 3 kali, tahun Ramadan kali ini kita target untuk Ramadan lebih lagi tuan-tuan. Sehingga guru saya berazam untuk khatam 4 kali. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah merestui dan memberkatinya tuan-tuan. Ayo tuan-tuan, jangan kita biarkan takut, kita mulakan dengan niat tanamkan azam daripada awal. Memang kita berada dalam bulan Ramadan, tapi kalau kita tidak ada target, tidak ada matlamat, tidak ada objektif, maka kita tidak akan mencapai sebagaimana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah merupakan pelajar Open University. Tarbiyah Ramadan, graduan Ramadan, kita bakal menjadi graduan Ramadan yang akan dipakaikan dengan jubah di saat convocation, pakaian jubah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini bila berlalu Ramadan dia dapat transkrip dia daripada chancellor. Chancellor kita adalah Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah simpan rahsia kita. Allah akan dedahkan rahsia kita apabila kita sampai yaumul mahsyar. Di saat ini seorang tidak tahu. Malaikat betul-betul simpan rahsia. Tuan-tuan, barangkali orang lain tidak tahu ibadah kita, tapi kita mengetahui ibadah kita. Kita tahu perjalanan kita bermula daripada dahulu sampai sekarang. Ayo kita ubah kehidupan kita daripada dulu. Kalau dulu dan sekarang, jadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Pastikan hari esok adalah hari yang lebih baik daripada hari ini. Tanamkan azam supaya dengan sebab itu kita akan berusaha gigih, akan beroleh kemanisan dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Bila kita pegang Quran, kita rasa nak baca lagi, nak baca lagi, nak baca lagi. Dalam keadaan kita sibuk, kita tinggalkan kawan kita, telefon kita di saat dia sering berdamping dengan kita. Tapi di saat kita berada dalam rumah Allah, kita tinggal telefon kita, kita matikan telefon kita. Kita tidak mahu diganggu. Kita nak berhubung komunikasi kita dengan Allah Ta'ala. Maka kita di saat itu kita akan konsentrate. Hati kita hadir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, siapa di kalangan kita yang pernah berpuasa? Rata-rata orang akan pernah berpuasa. Dahulu kita tidak berpuasa 11 bulan. Bulan yang lepas kita tidak berpuasa, bahkan menempuh sebulan Ramadan. Setahun ada 365 hari.
Allah beri kita hanya 30 hari saja untuk setahun untuk berpuasa. Sebelum ini kita adalah merupakan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita tidak kecuali menjadi hamba kepada nafsu kita. Hamba kepada nafsu kita. Maaf saya cakap, kita mengikuti kehendak hawa nafsu kita selama 11 bulan. Fitrah Allah jadikan Ramadan, Allah nak tarbiah kita. Makan ada jadual, solat ada jadual, baca Quran itu ini dan sebagainya tuan-tuan. Bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran, jadikan ia sebagai satu bulan ini sebagai satu anniversary Al-Quran. Ayo tuan-tuan, kita sempurnakan anniversary kita raikan dengan sebaik mungkin. Sebagaimana kita raikan hari anniversary ulang tahun perkahwinan kita sama keluarga kita ataupun ulang tahun kelahiran anak kita, jadikan Ramadan ini tuan-tuan, kita bangun sahur, kita didik isteri kita supaya dia juga cukup turut sama dalam keadaan melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita tengok dahulu kala sampai sekarang isteri kita bangun siap sahur tu kat dapur, kita ubahkan ini bila dia panas nasi kita minta dia pergi solat. Kita ubah lagi kalau boleh, bukan sekadar dia pergi solat, kita imamkan solat bersama walaupun tahajud cukup sekadar 2 rakaat. Kita ubah, kita buat perubahan. Kita ada kuasa, kita pemimpin, kita suami. Kita boleh kerahkan anak kita selepas daripada solat subuh, ayo bersama-sama kita baca. Sekarang musim cuti sekolah, jangan dibiarkan keluarga kita hanyut di buah mimpi selepas daripada subuh. Sepatutnya bila kita telah makan, jasmani kita kuat. Tapi tak, bulan Ramadan dia terbalik. Bila selepas sahur jasmani dia lemah. Sebab dahulu 11 bulan kita menjadi hamba kepada Ramadan. Tapi orang abid, orang alim yang beribadah kepada Allah Ta'ala, puasanya akan mengenyangkannya, puasanya akan melazatkannya untuk melakukan ibadah, puasanya akan membangkitkan dia di malam hari untuk munajat, menangis, merayu, merintih, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jarang-jarang sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta dengan doa dia tidak sama tuan-tuan dan puan-puan. Kita minta, saya minta dengan tuan-tuan tolonglah saya. Kalau tuan-tuan boleh tolong, saya minta. Saya cakap begitu, tuan-tuan tolonglah saya kalau tuan-tuan boleh tolong. Berarti persepsi saya, pemikiran saya, apa yang ada dalam minda saya, tuan-tuan nak tolong pun boleh, tak nak tolong pun tak apa. Tak ada masalah, orang lain boleh tolong. Nampak? Itu kita minta dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berdoa kamu kepada Allah, nescaya Allah akan perkenankan. Berapa ramai di kalangan kita bila masuk bulan Ramadan, bila berada dalam situasi berdoa kepada Allah Ta'ala, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak tengok orang berdoa di Mekah, orang akan merintis, menangis, merayu kepada Allah Ta'ala sampai dibuai air mata, sampai terkeluar air mata mereka. Saya ingat pengalaman saya bulan 12 tahun lepas saya pergi umrah. Ada hamba Allah sponsor saya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Saya pergi. Bila saya pergi, tuan-tuan, Allahu Akbar, saya tengok mereka menangis kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan di Baitullah tersebut. Mereka menangis merintih. Bukan kecil-kecil macam kita badan dia. Semua badan gempal-gempal, besar-besar. Mereka menangis, meleleh, merayu depan Allah Ta'ala, menyesal barangkali itu dan ini dan sebagainya, minta dengan Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Tak kira lah siapa ada kiri, siapa ada kanan, tak nampak lah. Doa minta dengan Allah Ta'ala, betul-betul dia punya minta dengan Allah Ta'ala. Itu orang berdoa. Saya bila saya tengok, saya sedih. Allahu Akbar. Allah campakkan kemanisan doa kepada diri dia. Mudah-mudahan Allah beri kita peluang, tuan-tuan. Itu dari Masjidil Haram. Mereka bila berada dalam Allahu Akbar, teringat satu peristiwa yang menyedihkan saya. Bila saya pergi Madinatul Munawwarah, pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tengok orang yang Allah pilih dia, tuan-tuan. Kita tahu bahawasanya akan masuk daripada sini pintu Babus Salam. Seumpama makam Nabi berada di sana, maka
Belum sampai di sana, dia langkah pintu masuk pintu Babu Salam. Dia bersalam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia terus menangis. Saya tengok dia kata, saya kata Allahu Akbar. Allah campak kepada dia hati. Allah pilih dia datang untuk bertemu dengan Rasulullah. Ziarah Nabi SAW. Dapat datang, belum sampai lagi tuan-tuan, dia telah menangis, menitiskan air mata. Kita malu tuan-tuan, kita datang tidak ada persiapan yang baik kepada Allah SWT untuk bertemu dengan Nabi kekasih Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Bagaimana tanda kasih kita kepada Nabi SAW? Nabi berjuang cukup susah. Difardukan bulan Ramadan, bermula bulan Sya'ban itu, tanggal bulan Sya'ban itu turun wahyu untuk difardukan bulan Ramadan, fardu puasa. Bila puasa tuan-tuan, 2 Ramadan berlaku perang Badar. Dalam keadaan umat Islam hanya 313 orang menentang kaum musyrikin Mekah seramai 1000 orang. Walaupun antara bilangan orang Islam tidak ramai, tapi mampu diberi kemenangan pada Allah Ta'ala. 70 orang daripada kalangan musyrikin Mekah dibunuh, 70 orang ditawan dan lebihnya lari tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah Maha berkuasa. Kita tidak boleh bertawassul dengan kebolehan kita. Kita tidak boleh bertawassul dengan kemampuan kita, melainkan Allah rezekikan kita, melainkan Allah berikan kita peluang untuk melakukan ibadah sebaik mungkin kepada Allah Ta'ala. Kita tidak ada upaya. Kita hanya mampu untuk melakukan itu dan ini. Tapi kalau Allah berikan sesuatu kemanisan, Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah zahirkan, Allah berikan dan sebagainya, maka kita memperoleh sesuatu yang ada nilaian dari sudut ibadah tuan-tuan. Allahu Akbar. Tadi saya tengok air banyak di sana tuan-tuan. Ada air banyak beratur tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan, bukakan tudung itu. Bukakan tudung itu sebab Imam membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran adalah syifa, penyembuh pada segala penyakit. Tuan-tuan niatkan tuan-tuan. Kalau kita tengok dari sudut ilmu perubatan Islam, pernah berlaku sahabat Nabi dia pergi satu kampung. Pergi satu kampung kemudian minta tumpang bermalam. Guru saya cerita kisah ni, tumpang bermalam untuk kampung tak lagi sebab orang luar barangkali. Tapi dari kalangan mereka dan yang adakah dari kalangan kamu yang boleh merawat pembunuhan sebagai ketua kampung di dalam keadaan kesakitan. Lalu dari kalangan para sahabat tersebut cuba untuk merawat hanya saja dengan baca surah Al-Fatihah. Tuan-tuan, surah Al-Fatihah kaedah perubatan Islam. Bila nak memulakan rawatan, surah yang tidak boleh tinggal mesti dimulai dengan surah Al-Fatihah. Kaedah perubatan Islam. Maka imam mendirikan solat tarawih, memulakan rukun qaul, rukun yang keempat, iaitu dengan membaca surah Al-Fatihah. InsyaAllah tuan-tuan, ini akan mudah-mudahan. Sekalipun banyaklah kaedah untuk secara tarafi, bersanad dan sebagainya, kita tak. Yang penting kita ambil pengajaran daripada tersebut sehingga penghulu kampung tersembuh. Lalu diberikan upah. Datang bertemu Rasulullah adalah sekejap. Mengatanya Rasulullah boleh tidak memberi upah. Lalu dibenarkan pada Rasulullah. Sebab bukan diminta upah, mesti orang beri. Jadi bingung tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan. Berapa ini? Ada momennya yang boleh. Nah, tiba pukul 11.30 saya pulang dia. Alhamdulillah. Saya tengok seberapa semakin hari semakin baru ada takbiran yang baru tanya kepada Haji Khairul di atas kepimpinan Haji Jamil dan sebagainya baru. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan kata bilang barulah insyaAllah. Itu menanjakan berkaitan dengan bantuan daripada kalangan jemaah juga. Semua dah memenuhi mudah-mudahan
dalam bulan Ramadan di dalam kita tak tahu kita boleh sampai ke penghujung tak. Larian kita 100 meter kita belum tahu sampai tak. Dari sana lama tidak tahu lagi. Jadi ada kepada kita untuk menganggap Ramadan adalah Ramadan terakhir kita. Izaja Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar sufidat asyayatin. Pada tiba di bulan Ramadan maka dibukakan pintu syurga. Bidadari syurga, bidadari kepada syurga. Saya ambil daripada dalam guru saya mengatakan dalam kitab Tauhid Wafi. Bidadari yang berada dalam syurga. Bila mana malam pertama Ramadan dibukakan pintu syurga tersebut, lalu angin masuk ke dalam syurga. Angin masuk dalam syurga sehingga pohon-pokok yang berada dalam syurga menari-nari di tiupan angin. Menari-nari maksudnya ditiupkan angin dengan bidadari punya bahasa. Lalu ditanya malaikat yang menjaga syurga, malam apa ini? Malaikat menyatakan inilah malam pertama daripada malam Ramadan. Pintu syurga terbuka dan pintu neraka tertutup. Dan masih sama bidadari tadi yang saya tahu pintu neraka tertutup. Syaitan terbelenggu. Tuan-tuan, kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat kebaikan. Kalau kita tidak dapat taufik daripada Allah Taala, kita tidak mampu melakukan kebaikan. Bila mana tuan-tuan terlintas dalam hati hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk buat solat dan sebagainya, jangan tangguhkan hidayah tersebut. Jangan tangguh hidayah tersebut, terus buat sebagaimana terlintas dalam hati. Kalau takut, kita tak akan dapat taufik daripada Allah Ta'ala. Kalau kita terlintas, terus kita buat, itulah taufik daripada Allah Ta'ala yang memberikan kita kekuatan, kesempatan untuk melakukan seumpama kita buat. Sebab syaitan tidak ada, syaitan terbelenggu, dan ada hanya nafsu, kehendak itu. Kalau di saat bulan Ramadan kita berkata itu dan ini, itu menandakan kelemahan yang ada pada diri kita yang perlu kita perbaiki. Jadi kita tengok balik, kita cek balik. Di saat terlintas pemikiran yang negatif, itu nafsu mengatakan begini-begini. Di saat syaitan tidak ada terbelenggu, maka kita kena bersihkan hati kita, ikhlaskan niat kita, sebab kita akan merupakan calon ahli syurga. Memang betul ada nasyid mengatakan aku tak layak masuk syurga. Tak, kita calon ahli syurga. Kita sebenarnya calon ahli syurga sebab kita mendirikan solat. Inna solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat dapat mencegah perbuatan munkar. So kita memang takwa. Jadi kita selayaknya menjadi calon ahli syurga. Tinggal lagi kita nak harapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk syurga. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kita peluang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan. Rahmat satu perkara yang besar. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita akan mendapat segala kebaikan yang kita hadapi. Mudah-mudahan kebaikan di dunia dan mudah-mudahan kebaikan di hari akhirat. Jadi saya kira cukup sekadar itu yang boleh saya bicarakan. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang kurang dan lemah daripada kelemahan diri saya bersama ini. Saya sadar dan saya yakin bahawa sebenarnya saya tidak ada upaya untuk menyampaikan tazkirah, melainkan itulah yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas kekurangan yang ilmu yang saya ini barangkali memenuhi kehendak yang terjadi barangkali kurang. Walau bagaimanapun ambillah mana-mana yang baik untuk dijadikan pengajaran. Dan saya juga mohon kepada tuan-tuan doakan saya. Barangkali dari tangan kita ada yang, barangkali dari tangan kita ada insan yang doa mustajab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakanlah saya mudah-mudahan bertambah ilmu dan amal kita. Saya ada dua pengumuman. Pertamanya saya ada perancangan untuk mengadakan program latihan ibadah untuk puasa atau program-program yang lain dalam di bawah jaringan dakwah. Jadi saya ada buat tabung di belakang. Kalau tuan-tuan ini mengasihkan untuk menyumbang,
masih akan masuk lagi. Saya tak tahu saya hijau tu. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya nak tukar konsep hari ini berbuka puasa di sebelah masjid. 2 hari lepas saya lalu di masjid wilayah. Dia buat satu khemah kat situ, dia buat drive-thru. Dia bagi lampu. Jadi memangnya hati saya memang nak buat satu pendekatan macam tu lah, bagi yang terus pergi di LRT bersama orang balik kerja tunang, kita bagi makanan. Dulu saya pernah buat dulu. Memang sambutan menggalakkan lah, kita ubah konsep lah. Sebab yang penting kita beri jualan produk. Kalau tengok di Montran, hatta kurma sedikit dia bagi buang makan. Dah bagi kurma, nanti ada orang yang tunggu pegang plastik, tuan-tuan tengah tawaf dia pegang plastik. Plastik untuk apa? Untuk letak biji kurma. Jadi ada orang pegang cawan, jadi ada orang pegang air zam-zam nak bagi kita minum. Sampai macam tu orang nak cari kebaikan. Mereka yakin dengan hadis Nabi, mereka yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita jangan simpan segala nikmat yang Allah beri. Ajarkan diri isteri kita, ajarkan diri kita, biarkan mudah-mudahan kita ada jiran. Kita buatlah sebaik yang mungkin, seminimal yang mungkin. Mereka tidak mengharapkan sesuatu yang terbaik daripada kita. Hatta pemberian kita kalau ikhlas dinikmati, kita akan mendapat kedudukan yang baik dari Allah Taala. Mudah-mudahan walaupun sebiji dulu-dulu orang Arab ni Asia saja. Hatta sebiji dulu-dulu atau satu perkara yang sekecil-kecil dia bagi dengan penuh rasa kasih dan sayang. Saya duduk dalam harapan bila saya tengok saya buat dia bagi syai dia, air dia bagi saya roti biasa dia tuan-tuan, tapi dia melayan kita tuan-tuan. Dia yakin dengan janji Allah SWT sedekah akan menghapuskan dosa dan sebagainya tuan-tuan. Mudah-mudahan kita pun begitu tuan-tuan. Mesti kita masak lebih-lebih, ada bagi-bagi dia bagi yang tidak sedekah. Barangkali keluarga mereka memalukan. Jadi mudah-mudahan begitu tuan-tuan. Dan yang kedua saya ada buat jualan amal, iaitu pepek raya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berhadap silakan silakan. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.